Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Peningkatan kes harian COVID-19 kebelakangan ini membimbangkan dengan 15 lagi kes baru yang dilaporkan semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah kes jangkitan baru berkenaan, 4 adalah kes import, manakala 11 lagi penularan tempatan melibatkan 10 rakyat Malaysia. Ia adalah hari ketiga berturut-turut kes 2 angka membabitkan penularan tempatan. Pada masa sama, untuk hari kedua berturut-turut juga kes 2 angka melibatkan rakyat Malaysia. Situasi COVID-19 kebelakangan ini didapati membimbangkan kerana jumlah kes harian yang dilaporkan didapati terus meningkat, terutamanya kes penularan di dalam negara. Sebelum ini, jumlah kes aktif telah menurun kepada 63 kes, iaitu kes kebolehjangkitan pada 9 Julai 2020. Namun begitu, ia meningkat dan jumlah kes aktif kembali melebihi 100 kes pada 19 Julai 2020 dan kini mencecah 130 kes pada hari ini. Sehingga 21 Julai 2020, jumlah kluster yang aktif adalah 19 kluster, di mana terdapat 13 kluster baru yang diumumkan dalam tempoh 10 hari kebelakangan ini. Jelas beliau, kenaikan kes akhir-akhir ini menunjukkan sikap sesetengah orang awam yang mula alpa dan tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Itu hampir 70% daripada jumlah kematian akibat COVID-19 di Malaysia membabitkan warga emas. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya bimbang jika orang ramai mula mengabaikan kepentingan melindungi warga emas daripada dijangkiti COVID-19. Orang ramai sewajarnya mengamalkan langkah pencegahan jangkitan, terutamanya memakai pelitup separuh muka, amalan kebersihan tangan yang tinggi dan penjarakan sosial yang selamat apabila berada di kalangan golongan ini. Bagi ahli keluarga atau penjaga yang duduk serumah bersama warga emas, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan golongan warga emas sentiasa terjaga dan dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Begitu juga setiap individu perlu memainkan peranan dan mengambil tanggungjawab bersama terhadap keluarga, komuniti, negara demi menjaga keselamatan dan kesihatan golongan warga emas. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenal pasti satu lagi kluster baru di Sarawak dikenali sebagai kluster Sentosa. Kes pertama kluster tersebut ialah kes ke-8773 yang merupakan seorang petugas kesihatan. Individu terlibat telah mengalami gejala saluran pernafasan pada 13 Julai lalu dan dikesan positif COVID-19 pada 19 Julai. Susulan itu, siasatan dan aktiviti pengesanan kes secara aktif, iaitu active case detection, telah dijalankan. Sehingga 21 Julai 2020, jam 12 tengah hari, 61 orang telah diasingkan, iaitu terdiri dan disaring untuk ujian COVID-19. 5 kes positif COVID-19 dan 56 adalah negatif. Ini menjadikan kluster ini mempunyai 6 kes, iaitu 5 kes petugas kesihatan dan 1 kes pekerja syarikat pembersihan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Rizwan Mat Yusof mencadangkan agar SOP yang lebih ketat dikenakan di kawasan-kawasan yang berpotensi membawa kepada penularan COVID-19 jika tidak diberi perhatian. Ini termasuk rumah penjagaan warga emas, kawasan yang mengandungi jumlah pendatang asing tanpa izin parti yang tinggi dan institusi pendidikan seperti sekolah. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan telah membangkitkan perkara tersebut dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Ini susulan kebimbangan kemunculan gelombang baharu penularan COVID-19, lebih-lebih lagi dalam situasi perkembangan semasa di negara ini yang kembali mencatat angka 2 digit sejak akhir-akhir ini. Ujarnya pelitup separuh muka boleh dibekalkan secara sekali beri atau one-off kepada pelajar jika dibuat daripada fabrik yang boleh dibersih dan dinyah kuman selepas setiap kali diguna.
Selain itu, tambah beliau, kadar transmisi COVID-19 dapat dikurangkan sebanyak 50 hingga 70% dengan pematuhan SOP termasuk amalan penjarakan sosial. Di Johor, kerajaan negeri membuka bilik gerakan 24 jam di Pejabat Daerah Kluang bermula Isnin lalu bagi memantau situasi COVID-19 di daerah berkenaan. Ia susulan 14 kes dengan satu kluster baharu dikesan di sebuah pusat jagaan warga emas di Kluang. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Widianadan dalam kenyataannya memaklumkan penghuni pusat jagaan warga emas itu tidak dibenarkan keluar dan pelawat tidak dibenarkan melawat bagi membendung penularan. Polis dan rela juga akan membuat pemantauan berkala bagi meningkatkan keselamatan di kawasan pusat jagaan itu. Jabatan Kebajikan Masyarakat pula akan membantu menguruskan pembelian keperluan harian seperti yang diperlukan setiap penghuni di pusat jagaan tersebut. Kes pertama kluster tersebut merupakan kes kematian COVID-19 yang dilaporkan kemarin iaitu kes ke-8,770. Sehingga 12 tengah hari semalam, 39 orang telah disaring. Daripada jumlah itu, 14 positif, 18 negatif dan 7 masih menunggu keputusan. Dalam masa sama, langkah pembendungan dan kawalan jangkitan telah dijalankan seperti proses nyah kuman dan nyah cemar di pusat penjagaan tersebut. Dalam pada itu, orang ramai yang menaiki pengangkutan awam diingatkan untuk terus mematuhi SOP COVID-19 termasuk memakai pelitup muka. Manakala pengusaha dan pemandu serta pengendali pengangkutan awam juga perlu memainkan peranan aktif memastikan penjarakan sosial yang wajar dapat dilaksanakan meskipun perkhidmatan dijalankan secara kapasiti penuh. Ataupun makan di restoran ataupun semasa menaiki pengangkutan awam perlulah memakai mask dan mengamalkan jarakan sosial untuk menjamin keselamatan masing-masing. Untuk pengusaha bas bersiaran, saya cadangkan kita kawalkan jumlah penumpang yang menaiki bas. Saya cadangkan 2 tempat duduk untuk 1 penumpang. Pada orang ramai, ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Kerajaan tidak bercadang menangguhkan sesi persekolahan meski terdapat peningkatan semula kes positif COVID-19 di peringkat global termasuk di dalam negara. Demikian tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bercakap dalam sidang media mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, beliau berkata sesi persekolahan tetap diteruskan seperti diputuskan sebelum ini. Bagaimanapun, jika terdapat kes COVID-19 di sekolah, kerajaan akan mengambil keputusan selepas itu. Sesi persekolahan dibuka semula secara berperingkat 15 Julai lalu bagi tingkatan 1 hingga 4 bagi sekolah menengah dan tahun 5 dan 6 bagi sekolah rendah. Manakala bagi murid tahun 1 hingga 4, mereka akan mula bersekolah hari ini dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Sementara itu, tiada lagi kuarantin di rumah mulai Jumaat ini 24 Julai. Rakyat Malaysia atau warga asing yang pulang dari luar negara perlu menjalani prosedur kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata keputusan dibuat kerajaan susulan sikap degil segelintir individu hingga mengundang risiko penularan tempatan COVID-19.
Mereka yang terlibat perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin di stesen-stesen kuarantin, sama ada di institusi latihan awam atau hotel berdasarkan kos yang telah dipersetujui sebelum ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Kementerian Kesihatan akan mengenal pasti serta mewartakan Institut Latihan Awam dan Hotel dengan segera yang sebagai stesen kuarantin. Susulan perkembangan berkenaan, rakyat Malaysia yang ingin pulang ke tanah air tidak lagi diwajibkan menjalani ujian swab COVID-19 dalam tempoh 3 hari sebelum tarikh penerbangan kerana mereka akan terus dikuarantin. Bagaimanapun, ekspatriat warga asing yang dalam kategori EP1, PAS lawatan profesional dan PAS residen kepada golongan berbakat yang membabitkan pengurusan tertinggi perlu menjalani ujian swab COVID-19 di negara asal sebelum berlepas ke Malaysia. Pada sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri turut menggalakkan pemilik pusat beli belah menggunakan sistem penggiliran bagi mengelak pengunjung hadir dalam jumlah yang ramai, seterusnya menyebabkan kesesakan. Pusat membeli belah tersebut boleh mengambil tindakan mereka untuk memastikan keselamatan pelanggan mereka. Jikalau terlalu ramai serentak pergi misalnya, dan mereka membuat peraturan supaya ada giliran untuk masuk ke dalam premis perniagaan mereka, mereka boleh lakukan. Kerana sebelum ini pun banyak premis-premis perniagaan di dalam shopping kompleks sekalipun menghadkan dari segi jumlah kemasukan pelanggan mereka. Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi menegaskan kelab malam, pub dan disko masih tidak dibenarkan beroperasi lagi. Ia susulan sebahagian besar kes tangkapan ingkar PKPP membabitkan kesalahan berkaitan aktiviti pub dan kelab malam. Isnin lalu, 37 individu ditahan kerana terlibat dalam aktiviti kelab malam daripada keseluruhan 80 yang ditangkap. Manakala pada Ahad, 328 daripada 383 individu yang ditahan polis membabitkan kesalahan berkenaan. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan pihak berkuasa tempatan diarahkan untuk meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan ke atas kelab-kelab malam dan pusat hiburan yang beroperasi semasa tempoh PKPP ini. Ini termasuk tindakan menggantung lesen perniagaan mereka. Ujar beliau, tiada lagi amaran atau nasihat. Sebaliknya, mulai sekarang PDRM akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang ingkar arahan PKPP. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Umat Islam di negara ini akan menyambut Aidiladha pada Jumaat 31 Julai ini. Demikian pengumuman penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Asrul Jusman malam tadi menerusi RTM. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1441 Hijrah ialah pada 22 hari bulan Julai 2020 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Jumaat 31 hari bulan Julai 2020 Masihi.
Tarif air sedia ada tidak akan dinaikkan dalam situasi semasa rakyat yang masih terbeban dengan impak ekonomi kesan penularan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Sebaliknya, menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ketika persidangan Dewan Rakyat, kerajaan akan menanggung beban rakyat mengambil contoh pelbagai bantuan yang ditawarkan dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin. Jelasnya, tarif air semasa adalah paling rendah jika dibandingkan dengan kadar utiliti atau keperluan lain di Malaysia. Pertama sekali, kita harus mengakui bahawa tarif air di negara kita ini rendah, ya, berbanding keperluan-keperluan hidup yang lain. Sebagai satu perbandingan, saya ingin menyebut di sini, tarif air yang dibayar oleh pengguna pada pembelanjaan sebulan ialah hanya 5% saja, berbanding elektrik 34%. Komunikasi 17%, saluran TV berbayar 13%, internet 28%, tapi untuk air hanya 5% saja. Sementara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri menyambut baik keputusan kerajaan yang tidak menaikkan tarif air dalam situasi semasa COVID-19. Beliau memberi jaminan tarif air di negeri Selangor tidak akan berubah buat masa ini. Sustainability pengurusan air itu bukan negeri Selangor saja, semua tempat memang agak bergantung dengan tarif. Berpuluh tahun, bukan negeri Selangor saja, Pahang, Perlis, 30 tahun tak naik. Dan akhirnya dia akan membebankan kepada pengguna apabila perkhidmatan itu tidak dapat disalurkan dengan baik, penggantian paip tidak dapat dilakukan. Itu asasnya. Beliau menjelaskannya ketika ditemui media pada Majlis Pelancaran Program Inisiatif Roda Darul Ehsan Raid di Shah Alam, Selangor. Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan menerima 20 mesin pengimbas baharu penghujung tahun ini bagi meningkatkan lagi kecekapan mengesan aktiviti penyeludupan terutama dadah di pintu masuk negara. Mesin tersebut ditempatkan di pelabuhan utama dan lapangan terbang berkapasiti besar. Daripada modus operandi yang kita kesan, mereka telah menggunakan dengan apa cara jua sekalipun yang boleh mengelirukan agensi-agensi penguasaan. Terutamanya dalam kes yang lepas, sebagai contoh, mereka letakkan di dalam minuman, sachet minuman susu kambing dan juga susu unta yang 3-in-1, ready made tu. Ada juga meletakkan dalam tea bag dalam bentuk sachet tea, bermacam-macam. So, memang kita perlukan peralatan scanner yang lebih canggih. Beliau berkata ketika ini terdapat kira-kira 30 mesin pengimbas di seluruh negara yang kebanyakannya sudah hampir tamat tempoh. Datuk Abdul Latif memaklumkannya selepas melancarkan kenderaan OKT khusus digunakan untuk membawa orang yang disyaki dan orang kena tuduh ke mahkamah. Tren penyakit tidak berjangkit seperti strok, sakit jantung dan obesiti meningkat 100% dalam tempoh 10 tahun. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata sebanyak 22,591 kes dilaporkan pada 2019 berbanding 10,409 kes pada 2010. Jelasnya angka itu menjadi peringatan kepada majikan dan pekerja untuk menyuburkan persekitaran sihat di tempat kerja, khususnya menerusi siri program anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkesok. Dari segi penyertaan memang saya tidak berpuas hati melihat hanya 96 syarikat yang telah mengamalkan program-program ini. So kita akan melahirkan lebih banyak kesedaran di kalangan majikan. Dan dengan adanya COVID-19, pandemik COVID-19, saya rasa penyertaan akan bertambah. Beliau ditemui selepas menyampaikan anugerah produktif di tempat kerja di Ibu Negara.
Setiap program in-house ataupun dalaman, kami akan pastikan setiap tea break ke after the tea break, kami akan pastikan kita ada booster time. Booster time ni maknanya kami ada exercise 15 hingga 20 minit. Setiap kali tea break, makan pagi, break petang, kami akan pastikan ia akan ada 15 hingga 20 minit. Yang kita tidak memerlukan instruktor, kami sendiri sebagai pihak pengurusan akan jadi ke depan dan semua akan sama-sama beriadah. Kami Tenaga Nasional memantau dari segi penjimatan kos healthcare yang kami melihat penurunan kepada berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga peningkatan dari segi produktiviti prestasi kerja, dan juga peningkatan dari segi employee engagement itu sendiri. Kerajaan bersetuju mewujudkan inisiatif Malaysia Mudah bertujuan membantu syarikat dan perniagaan dari dibebani peraturan tidak perlu dan karenah birokrasi. Justeru syarikat dan perniagaan yang terbabit dapat meningkatkan kecekapan operasi mereka. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, melalui kenyataan media, Perdana Menteri telah mengarahkan Majlis Tindakan Ekonomi EAC serta Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk bertindak sebagai badan penyelesai masalah. Pemilik syarikat yang terlibat boleh mengemukakan beban peraturan dan birokrasi yang dihadapi melalui portal konsultasi awam dalam talian dan akan dianalisa oleh pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah. Kementerian dan Kerajaan Negeri juga diminta menetapkan sasaran yang jelas dan usaha mengurangkan kos pematuhan peraturan yang dikenakan kepada syarikat dan perniagaan. Pengguna tidak perlu was-was untuk membeli barangan elektrik dan elektronik buatan Malaysia. Menurut Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad, Insinyur Dr. Ahmad Fazil Muhammad Hani, barangan elektrik dan elektronik tempatan yang telah diperakui Sirim setanding produk jenama terkenal antarabangsa dari segi keselamatan dan kualiti. Jelas beliau, kesemua produk elektronik tempatan wajib mendapat kelulusan Suruhanjaya Tenaga dan menepati piawaian di bawah skim persijilan barangan Sirim. Lesen persijilan Sirim adalah sah selama setahun bagi memastikan kepatuhan kepada ketentuan persijilan barangan. Surveillance audit ke atas penghilang akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun. Barangan elektrik yang telah diperakui Sirim akan didekatkan dengan label Sirim ST. Pengguna juga boleh menyemak kesahihan label Sirim ST menerusi aplikasi mudah alih Sirim QAS International yang boleh dimuat turun menerusi App Store dan Google Play. Beliau mengulas saranan kerajaan untuk rakyat membeli barangan buatan negara bagi membantu sektor peruncitan domestik. Luar negara, Brazil mula menjalankan fasa ujian terakhir membabitkan vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh syarikat China Sinovac ke atas sekumpulan sukarelawan di negara itu. Ujian ke atas vaksin yang baru tiba dari China itu akan dijalankan di 12 pusat penyelidikan di 6 negeri. 9,000 ujian akan dilaksana ke atas sukarelawan selama 90 hari bermula Selasa waktu tempatan. Ujian klinikal fasa ketiga itu adalah yang ketiga seumpamanya dijalankan di dunia, namun pada skala paling besar membabitkan manusia, langkah terakhir sebelum ia disahkan selamat atau tidak sesuai untuk manusia. Sekiranya vaksin tersebut terbukti selamat dan efektif, Institut Tempatan dan Sinovac akan memeterai hak bagi membangunkan 120 juta dos vaksin. Setakat semalam, Brazil telah merekodkan 2.13 juta kes jangkitan dengan lebih 80,000 kematian. Krisis tebusan membabitkan penumpang bas yang dirampas di barat laut Ukraine berakhir. Ini selepas polis berjaya mengawal situasi setelah melakukan rundingan yang panjang dan tegang dengan pelaku berkenaan.
Berdasarkan rakaman video yang disiarkan menerusi akaun Twitter Menteri Dalam Negeri, Arsen Avakov menunjukkan tebusan berjalan menjauhi bas setelah insiden berkenaan berakhir. Menurut Pegawai Keselamatan Ukraine, semua 13 penumpang kini dibebaskan dan tidak cedera walaupun berada dalam tahanan selama lebih dari 12 jam. Nasib perampas berkenaan bagaimanapun tidak dimaklumkan. Dalam kejadian di barat laut Ukraine, penyerang terbabit merampas bas pada pukul 9.25 pagi Selasa waktu tempatan. Penyerang bersenjata terbabit turut disyaki membawa bersama bahan letupan. Media Ukraine melaporkan bahawa tembakan dapat didengar di tempat kejadian ketika insiden berkenaan berlaku. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Berita sukan, penetapan tarikh Kongres Tahunan kali ke-56 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pelantikan 4 ahli jawatan kuasa pemilihan FAM Liga Bola Sepak Amatur AFL diserahkan kepada FAM serta penyelarasan dan pindaan statut ahli gabungan FAM. Itu antara keputusan yang dicapai pada mesyuarat jawatan kuasa eksekutif FAM kali ke-11 bagi penggal 2017-2021 semalam. Menerusi siaran media yang dikeluarkan FAM, mesyuarat jawatan kuasa eksekutif FAM yang dipengerusikan Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, telah membuat keputusan menetapkan 29 Ogos ini sebagai tarikh Kongres Tahunan FAM yang akan diadakan di Hilton Petaling Jaya. Mesyuarat juga bersetuju meluluskan pelantikan seorang pengurusi dan 3 pegawai berkecuali menganggotai jawatan kuasa bebas yang dibentuk bagi memastikan proses pemilihan jawatan kuasa eksekutif FAM penggal 2021-2025 pada Kongres FAM 2021 dijalankan tanpa dipengaruhi mana-mana pihak di dalam industri atau keluarga bola sepak Malaysia. Kenyataan tersebut turut memaklumkan bahawa keputusan telah dicapai mengenai penyerahan AFL iaitu Badan Pengendali Liga M3 dan M4 kepada FAM bermula musim depan. Selain itu, mesyuarat Exco turut meluluskan cadangan pindaan statut FAM bagi memastikan statut di peringkat ahli gabungan mereka selari dengan FAM, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Bila berita pagi berakhir di sini, kekal bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus waspada dan ambil langkah pencegahan serta patuhi SOP bagi elak jangkitan COVID-19. Saya Laila Kadir, Assalamualaikum dan salam sejahtera.